Assalamualaikum, selamat pagi. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi Okey, hari ini kita akan masuk subtopik yang kedua dalam bab 7 iaitu garis lurus selari dan juga garis lurus serenjang. Serenjang ni yang masuk dalam ujian hari tu kan. Okey, tapi kita tak belajar lagi dalam NMAT, tapi tajuk dalam lower form awak dah belajar. Sikit je lah, tak banyak. Tapi dah ada dalam lower form sikit. So, tak dapat jawab tak apa. Bukan yang awak tak belajar je, awak tak dapat jawab. Yang dah belajar pun banyak yang tak dapat jawab kan. So tak apa. Nanti kita akan buat ulang kaji semula lah. Okay. So hari ni kita akan masuk subtopik yang kedua dalam bab 7. 7.2 garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Okey, garis pertama sekali kita tengok dulu apa maksud garis lurus selari. Selari, serenjang tu nanti. Selari. Selari ini maksudnya dua garisan dia mempunyai kecerunan yang sama. Kecerunan yang sama. Kalau kita ada satu garis lurus yang macam ni dan lagi satu macam ni. Ini tak sama. Okey? Maksudnya kalau awak panjangkan lagi garis lurus ni, katakanlah awak panjangkan. Dia akan berjumpa. Dia akan ada intersection point. So, kalau dia ada intersection point, itu bukan selari. Bukan selari. So, kalau garis selari ni, dia takkan ada intersection point. Dia takkan ada intersection point. Okey? Maksudnya dia sama je. Kecerunan dia sama. Kalau yang ni sengit sikit, yang ni pun sengit sikit je yang selari. Maksudnya bila awak panjangkan dua garisan ni, dia takkan jumpa kat mana-mana pun takkan berlaku pertindihan. Itu maksudnya selari. Tidak akan berlaku pertindihan antara dua garisan. Itu maksudnya selari. Kadang-kadang dalam soalan dia tak mention dua garis itu adalah selari. Kadang-kadang dia tak mention. Tapi dia letak simbol. Simbol macam ni. Kalau awak nampak ada anak panah dekat dua garisan macam ni, awak kena understood lah. Maksudnya dua garis ni adalah selari. Bila selari, kecerunan ataupun yang kita denote sebagai M tu, dia sama. Kecerunan sama untuk dua-dua garisan ni. Ni macam mula ni macam yang saya tunjuk dekat atas kotak ni. Okay, garisan warna kuning dan garisan warna merah ni, dia adalah selari. So, bila dia selari, awak ambil pembaris, awak panjangkanlah dua garisan ni, takkan ada pertindihan di mana-mana. So, ini ialah garis selari. Okay. So, kalau selari, kecerunannya adalah sama. Katakanlah, dekat garisan satu, dekat sini, dia bagi kecerunannya ialah 3. Satulah, kecurunannya adalah 1. And then dia tanya, berapakah kecerunan bagi garis yang warna merah tu? So, as long as dia nyatakan dua garisan ni selari, okay, awak tak payah kira pun. Terus tulis je, garisan untuk kecerunan untuk garis merah ni ialah 1. Okay, tak payah kira dah, tak ada masalah. Memang tak payah kira dah kalau dia dah mention selari. Okay, so kita tengok soalan yang pertama, muka surat 136. Muka surat 136, soalan yang pertama. Okey, tengok soalan 1. Cari nilai K jika garis lurus Y sama dengan KX tambah 2 adalah selari dengan garis lurus 8X tolak 2Y tambah 1 sama dengan 0. Okey. Sebab kita dah tinggal lama tajuk ni. Awak dah ujian dah 2 minggu cuti lagi. So saya takut awak dah lupa. So pertama sekali awak perlu jadikan dua-dua persamaan ni dalam bentuk am untuk garis lurus. Bentuk am untuk garis lurus ialah persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Perlu jadi bentuk ni dulu. Okey. So persamaan pertama tak ada masalah lah. Y sama dengan, inilah dia punya M, kecerunan, X tambah C. Belakang ni ialah C. Okey, dia dah susun cantik dah. Tapi untuk persamaan yang kedua ni, dia tak susun.
So awak kena susun dulu. Kita nak ada y je dekat depan. So kita susun dulu. Sini akan jadi, kita tinggalkan y je kat depan. Ini negatif 2y ni kita tinggalkan kat depan. Negatif 2y sama dengan, ingat kita nak pindahkan yang ada x pula ke belakang. Okey, ini ada x, kita nak pindahkan dia pergi ke kanan. Bila pindah pergi ke kanan, dia akan jadi negatif. Negatif 8x. Lepas tu yang tak ada apa-apa pula pun nak kena pindah. So dia adalah C. Tolak 1. Okey, belum siap lagi sebab kita nak y je. Ni ada negatif 2. So macam mana nak hilangkan negatif 2 ni? Bahagi semua sekali bahagi dengan negatif 2. Okey, so awak akan dapat y sama dengan negatif 8 bahagi negatif 2. 4x tambah tambah 2. Okey, so dari sini awak dah kena tahulah 4 ni ialah dia punya M, 2 ni adalah C. Y sama dengan MX tambah C. Okey, so soalan tanya apakah nilai K? Soalan tanya apakah nilai K? Dinyatakan bahawa dua-dua persamaan tu adalah selari. So awak dah tak payah kira dah lah. K ni ialah 4. So terus tulis K sama dengan 4. Sebab dia kata selari. Selari kecerunan sama. C tak payah sama. C tak sama tak apa, tak ada masalah. Tapi ni kebetulan sama. Okey? Sebenarnya tak sama pun tak ada masalah. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Soalan nombor 2. Muka surat yang sama 136. Okey. Diberi garis lurus 5y sama dengan mx tambah 1 adalah selari dengan x per 3 tambah y per 5 sama dengan 1. Dan kita nak cari nilai m. Okey, abaikan dululah nak cari apa tu. First kali ingat mesti jadikan dia y sama dengan mx tambah c. Y sama dengan mx tambah c. Jadikan yang ni dulu. Selagi tak jadi yang ni, awak susah nak buat jalan kerja. Okey, untuk persamaan pertama saya tulis macam ni Ini ialah persamaan yang pertama, ini ialah persamaan yang kedua. Okey, untuk persamaan yang pertama ada nombor 5 dekat depan. Kita tak nak nombor 5 tu. So semua sekali bahagi dengan 5. So kita akan ada y sama dengan m per 5x tambah c-nya, c-nya dia dah bagi nilai lah. C-nya ni ialah 1. 1. So 1 per 5. Okey. So inilah kita punya persamaan garis lurus. So kalau awak tengok dekat sini, bukan M ni kecerunan. Semua ni. Y sama dengan semua ni ialah M. X tambah semua ni ialah C. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita tengok pula untuk persamaan yang kedua. Kita nak jadikan dia Y sama dengan MX tambah C Buat darab silang. Ini kena darab. Okey, lepas tu kita darab dengan atas. Okey. So 5 darab X, 5X. 3 darab Y, 3Y. Sama dengan 3 darab 5 darab 1. Macam tu 3 darab 5 darab 1. Jadi 15 lah. Okey. Belum lagi dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kira lagi. So, kita nak 3Y sama dengan negatif 5X tambah 15. Lagi sekali, kita tak nak 3. Semua ni bahagikan dengan 3. Awak akan dapat Y sama dengan negatif 5 per 3X tambah 15 ni pun kena bahagi dengan 3.
5. Okey. So sekarang kita nak tahu nilai M. So awak keluarkan M. Ini kita punya M, semua ni Semua ni kita punya M. Ini ialah C. Okey. M ni ialah kecerunan. Tapi sekarang dia nak M yang dekat dalam. Awak keluarkan keluarkan dua-dua M ni. So kita ada M per 5. Sekejap Okey, disebabkan dua garis ni selari, M untuk persamaan 1 mesti sama dengan kecerunan persamaan 2. Okey, so awak keluarkanlah kecerunan persamaan 1 ialah M per 5 sama dengan negatif 5 per 3. Okey, kita nak cari nilai M. Darab je lah. M sama dengan negatif 5 per 3 darab 5. Okey. So, awak akan dapat dekat sini. Saya tak muat kat bawah. Saya tulis kat tepi. M sama dengan negatif 5 darab 5. Negatif 25 per 3. Okey. Itu ialah M. Okey. Seterusnya, kita tengok lagi soalan yang ketiga. Kita bincang 3 soalan saja. Nanti seterusnya yang 3 lagi tu awak cuba buat. Okey, soalan yang ketiga. Diberi titik A. Kita ada koordinat A iaitu 1, 2. Kita ada koordinat B iaitu 4, negatif 3. Dan kita ada koordinat C 5, 4. Dan koordinat D H negatif 1. Okey. Itu 4 koordinat yang diberi. Jika garis lurus AB, tulis macam ni. Dia kata AB selari dengan CD. Okey, awak kena faham bahawa bila selari, kecerunan untuk garis AB mesti sama dengan kecerunan untuk garis CD. Sebab tu dia selari. Okey. And then kita kena cari nilai H. Okey, nak cari nilai H. H ada dekat D ni. Okey, kita cari dulu kecerunan. Kita nak cari kecerunan untuk AB dulu. Lepas tu kita cari kecerunan untuk CD. Okey, nak cari kecerunan ingat lagi tak? M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini ialah formula untuk cari kecerunan. Okey. So, kita nak cari kecerunan bagi AB. So, awak tengok A dan awak tengok B dulu. Okey. Labelkan. Ini ialah X1, Y1. Yang belakang ni ialah X2, Y2. Okey. So, kecerunan untuk AB, Y2 tolak Y1 iaitu negatif 3 tolak 2 per X2 tolak X1, 4 tolak 1. Sama dengan kecerunan untuk CD pula. Tengok kecerunan untuk C dengan D. Sama juga, labelkan X1, Y1, X2, Y2. Okey, kita gunakan formula Y2 tolak Y1. Negatif 1 tolak 4 per X2 nya ialah H. H tolak 5. Okey, so kita boleh selesaikanlah. Negatif 3 tolak 2 dekat sini kita akan dapat 5. Negatif 5 kan? Negatif 5 per 3. 4 tolak 1, 3 sama dengan negatif 5 per H tolak 5. Okey. So, dari sini kita boleh buat darab silang. Buat darab silang. Okey, nak buat darab silang, saya tulis dekat tepi. Saya tak muat kat bawah. Okey, negatif 5 darab silang dengan H tolak 5. Sama dengan negatif 5 darab silang dengan 3. Okey, negatif 5 darab H, negatif 5 darab negatif 5. So, sini ialah
Negatif 5H tambah 25 sama dengan negatif 5 darab 3, negatif 15. Okey, kita nak cari H. So, biar H sahaja yang ada di sebelah kiri. Negatif 5H sama dengan negatif 15 tolak 25. Okey, sini awak akan dapat negatif 40. Kita nak nilai H sahaja. So, H sama dengan negatif 40 per negatif 5 iaitu 8. Okey. So, awak tolong siapkan yang nombor 4, 5 dan 6 Lagi 3 soalan sahaja. Okey, terima kasih.